عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلم منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم، وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat hadir ke surau ini, sama-sama kita laksanakan tanggungjawab kita salat pada maghrib secara berjamaah. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menetapkan iman kita, mengukuhkan iman kita dalam dada, dan kita masih lagi bersemangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah sampai ke hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mati dalam keadaan semangat kita sentiasa berkobar-kobar untuk melakukan kebajikan, sementara kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita masih lagi di juzuk 4 surah Ali Imran, dan pada malam ini kita bermula pada ayat yang ke-146. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat 85. Kita baca sama-sama tuan-tuan bagi yang boleh baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sadaqallahul azim. Wa ka'ayyim min nabiyyin, wa ka'ayyim, nun mati bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah, kita baca dengung qada 2 harakat. Min nabiyyin pun sama juga idgham ma'al gunnah, sebab dia ada 4 huruf kan, ya, waw, mim, nun. Apabila tanwin bagi 2 ataupun nun yang mati bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah, ni hukum dia idgham ma'al gunnah, kita kena baca dengan dengung. Wa ka'ayyim min nabiyyin, bagi 2 di bawah bertemu dengan qaf, ini ikhfa hakiki. Kita baca dengan dengung 2 harakat, sembunyikan bunyi nun mati yang ada pada tanwin bagi 2 di bawah tu. Dulu kita dah banyak kali kita sebut, setiap kali jumpa bagi 2 di bawah atau bagi 2 di atas, tengok bagi 2 tu. Kalau bagi 2 tu sama panjang selari baris atas dan bagi bawahnya, itu tanda tidak ada dengung. Kalau bagi 2 tu tiap selari, yang baris bawahnya lebih ke kiri, yang baris atasnya ke kanan, dia menyenggang, itu tanda dia dengung. Ini pedoman Resam Osmani untuk memudahkan orang baca Quran dengan betul walaupun tak tahu hukum. Nabi yang atau tanda dengung tu bagi 2 tu tak sama, tak selari. Qatala ma'ahu hu tu, depan huruf ha tu ada waw yang kecil. Ini pun dah banyak kali kita sebut, apabila jumpa huruf ha, di hadapannya ada waw yang kecil ataupun ada huruf ya yang kecil, itu tanda kita kena baca panjang 2 harakat. Apabila di hadapan waw atau ya itu huruf selain daripada hamzah berbaris, di sini di ma'ahu ni depan huruf waw tu huruf ra, jadi maknanya kita baca 2 harakat saja. Kalau depan huruf waw ni atau huruf ya yang kecil ni huruf hamzah berbaris, itu kena baca 4 harakat. Di sini baca 2 ma'ahu, atau kalau yang faham dia tahu ini mansilah qasirah. Ribbiyuna kasirun bagi 2 di hadapan bertemu dengan fa, ini ikhfa hakiki. Tengok bagi 2 di depan tu, dulu dah banyak kali kita sebut, setiap kali bagi depan yang macam 99 itu dengung. Tapi kalau 69 tanda bagi depan tu terbalik, macam 69 itu tanda tidak ada. Yang ini dengung. Kathirum fama wahanu lima asabahum. Semua tanda panjang dalam Quran kita baca 4 harakat, insya-Allah selamat. Kecuali tanda panjang yang pertama, tanda panjang yang ada di setiap huruf di awal surah, seperti Yasin, ini tak boleh baca 4, tu kena baca 6. Atau contoh lain, Tasin, mim, atas sin atas mim tu ada tanda panjang, tu tak boleh baca 4, itu kena baca mam, sebab 6, sebab itu mad lazim. Contoh lagi, alif lam ra, ini hanya ada di awal surah, tanda panjang yang di atas huruf. Yasin ataupun nun, huruf nun yang tak ada tanda panjang, ini kena baca 6. Itu tanda panjang yang kena baca 6. Yang kedua, tanda panjang yang sebentuk dengan perkataan waladdallin, itu kena baca 6 harakat, sebab mad lazim kalimi mutsaqqal. Kalau sebut nama kita tak pernah. Tengok contoh, dallin ada huruf mad, huruf alif. Selepas huruf alif iaitu huruf mad ada huruf lam. Lam ni bersatu. Maknanya ki kat sini sekarang, bila jumpa huruf mad yang mati, sama ada waw yang mati, ya yang mati ataupun alif yang mati, di hadapannya ada huruf lain yang berbaris dan bersatu, itu tanda, ada tanda panjang lagi kata, itu kena baca 6 harakat. Contoh waladdallin, as-sakh, sad alif
huruf mat. Lepas tu ada kha. Kha ni bersatu. Sakha, al-haqqah. Banyak lagi contoh. Dan perkataan al-an, ada 4 tempat dalam Quran. Al-an, ini kena baca 6. Yang lain tanda panjang baca pek harakat, insya-Allah selamat gitu. Jadi tak payah nak kena ni majais ko, kan payahlah kita nak kena ingat-ingat kan, dah umur ni payah nak ingat ni. Kau kata ni majais memang wajib kau baca dalam pek harakat. 5 asabahum fi, mim mati dengung dengan fa, tidak dengung izhar syafawi. Setiap mim yang mati ada tanda mati di atasnya, maka jangan didengungkan, itu izhar. Fi sabilillahi wa ma ta'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Bila sebut sabirin macam ni, alamin, kafirun, huruf mat. Tapi huruf mat tu ada huruf lain yang berbaris. Huruf tu kita matikan sebab nak waqaf. Itu adalah mad arif disukun macam ni. Sabirin, syakirin, kan yang hujung ni semuanya mad arif disukun. Kita boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan, insya-Allah bunyi dia lebih kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Itulah lebih kurangnya. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Mari sama-sama kita tengok tafsirannya. Beberapa ramai Nabi bersama-samanya kumpulan orang ramai ikut berperang. Tiadalah mereka takut menerima cubaan peperangan pada jalan Allah. Tiada mereka lemah dan tiada pula tunduk. Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa ramai dulu-dulu orang-orang yang berjuang, berperang bersama Nabi, mempertahankan agama, keyakinan mereka bersama bimbingan, menurut bimbingan para nabi-nabi mereka. Perang. Dan sedikit pun mereka tak takut menghadapi mihnah, cubaan dalam peperangan itu. Walaupun yang dipertaruhkan adalah nyawa. Ramai yang mati syahid, ramai yang terbunuh. Mereka tak lemah, tak takut dan tak tunduk pula pada musuh. Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Ini orang-orang yang sabar berjihad. Itu sebenarnya kita masih lagi berbincang, berbahas tentang sekitar peperangan Uhud. Perkara kisah dalam peperangan Uhud. Ini rentetan daripada cerita peperangan Uhud ni sebelum ni. Kita tengok dulu tuan-tuan, apakah uraian yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Amat banyak Nabi di zaman lampau yang berperang, diikuti oleh orang ramai yang beriman dengannya. Orang-orang tersebut dimenganggap para Nabi itu sebagai guru yang membawa petunjuk kepada mereka, bukan sebagai orang yang diagung-agungkan untuk disembah. Itu maksud wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa ramai ni yang berjuang bersama para Nabi dulu. Di kalangan orang-orang yang ribbiyun. Kalau kita tengok dalam tafsir Qutubi ni, ribbiyun terjemah macam-macam lah. Ada yang kata ahli fiqh, ada yang kata kalangan ulama, ada yang kata jumlah ribu-ribuan. Ramai orang dulu-dulu dah berjuang bersama para Nabi. Ramai sungguh yang berjuang bersama para Nabi. Dan Nabi ini menjadi ketua mereka, ikutan mereka. Dan mereka ikut Nabi-Nabi ini bukan untuk disembah, tapi sebagai panduan, tempat mereka merujuk, menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah mereka takut sekiranya ada didapati di antara mereka yang luka atau terbunuh dalam peperangan, walaupun yang terbunuh itu Nabi mereka sendiri umpamanya.
Al-Hasan menyebutkan dalam tafsir Qutubi, Al-Imam Al-Qutubi tak salah saya, dia meriwayatkan, menakalkan satu pendapat daripada ulama mengatakan tidak ada nabi-nabi yang terbunuh dalam peperangan, dalam perang tak ada yang mati. Itu dia sebut umpamanya. Jadi ayat ini sebenarnya lebih pada cerita pengikut-pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Ramai yang terbunuh berperang dalam peperangan tu, ramai yang mati. Sebab Nabi itu hanya menyampaikan perintah dari Tuhannya untuk membimbing umatnya, sebagaimana difirmankan Allah berbunyi, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tiada kami Allah utus rasul-rasul itu melainkan untuk memberi khabar kesukaan dan khabar ancaman. Nabi-nabi ini kata Allah, dia tak utuskan melainkan nak bawa khabar gembira dan khabar yang menakutkan, peringatan kepada manusia. Diberikan khabar gembira, cerita syurga, cerita bidadari, cerita balasan baik kepada orang yang melakukan amal soleh, macam-macam lagi perkara-perkara baik yang kita boleh jumpa dalam Al-Quran bila kita baca. Dan macam-macam jugalah ancaman-ancaman, peringatan-peringatan, ingatan-ingatan, amaran-amaran daripada Allah yang kita boleh dapat dalam Al-Quran bila kita baca. Oleh sebab itu lafaz ribbiyun dalam ayat ini yang ditakwilkan oleh setengah ulama sebagai kumpulan orang-orang ramai. Ada pula yang mentakwilkan sebagai ulama ahli fiqh, ini saya sebut tadi. Dan ada pula yang mentakwilkan sebagai pengikut-pengikut. Mereka itu tidak merasa lemah untuk berjuang melawan musuh ataupun tunduk lalu mengalah, bahkan tiada pula mahu berpaling tadak. Mereka tetap di dalam pendirian mereka dan sabar dalam perjuangan, kerana yakin Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar. Kesimpulan ayat ini, Allah menyuruh contohi sikap orang-orang yang disebut tadi dan bersabar seperti kesabaran mereka. Baik tuan-tuan, jadi ayat ini cerita ramai ikut Nabi perang. Fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak takut menghadapi apa yang mereka cuba terima. Wa ma dha'ufu, mereka tidak rasa lemah. Wa mastakanu, dan mereka tak tunduk pada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Contoh dekat kita bincang ni, cerita tentang perang Uhud di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup berpisah, meninggalkan tanah air, rumah, harta bonda di Mekah, pindah ikut Nabi ke Madinah dalam keadaan tak ada apa, tak ada tanah, tak ada rumah. Yang ke Habsyah hijrah bersama Nabi, berjuang bersama Nabi kerana yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Dan mereka tak pernah tunduk dengan musuh. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, tapi tak pernah pun sahabat-sahabat Nabi paling. Bahkan mereka sabar dengan Rasulullah. Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbus sabirin, Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Sabar si maksud sabar dalam berjihad, berjuang. Ini tuan-tuan, ayat ni khusus menceritakan kisah para sahabat dulu, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang menjadi pengikut kepada Nabi-Nabi terdahulu. Sebab khusus turun ayat ni. Tetapi pengajaran ayat ni nak beritahu, pengajaran ayat ni melebar kepada semua orang atas muka bumi. Dulu para sahabat Nabi perang. Mungkin perang zaman akhir sekarang ni, zaman kita ni taklah macam perang zaman Nabi dahulu. Zaman Nabi perang guna tombak, lembing sebagainya, berjuang menentang musuh-musuh Islam, orang yang nak menghancurkan agama, nak merosakkan umat Islam, nak memesongkan akidah mereka, nak memalingkan mereka daripada cahaya kebenaran kepada kegelapan petunjuk, kegelapan kesesatan sesat. Dulu, sekarang ni Nabi-Nabi dah tak ada, tapi Nabi-Nabi meninggalkan ulama-ulama, orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu dia. Ramai di kalangan orang-orang yang mewarisi ilmu para Nabi ini, pejuang-pejuang ini, mereka sentiasa menjadi tonggak kepada memelihara agama ni tuan. Jadi perang zaman sekarang dah berbeza lah. Dulu perang buat pedang, sekarang kita perang banyak guna pemikiran. Di luar sana ada ramai musuh-musuh agama kita, orang-orang yang tak berapa nak sokong agama kita ni, yang kerja dia hari-hari memikirkan bagaimana nak menjatuhkan agama.
merosakkan umatnya, memecahkan pemahaman yang sebenar yang ada dalam hati umat Islam. Orang-orang ini yang berjuang agama ni ada pengikut-pengikut dia, dan kita masih duduk sama menjadi orang yang memperjuangkan agama. Jangan duduk dengan orang-orang yang akhirnya menghancurkan agama. Allah Ta'ala suka dengan orang yang sabar. Orang yang pikul agama ni memang besar minat, memang besar cubaan dia. Siapa-siapa pun dia bawa agama. Tapi inilah golongan yang Allah Ta'ala suka. Wallahu yuhibbus sabirin. Tuhan suka dengan orang-orang yang sabar. Jadi jangan kita jadi orang yang terasing daripada kumpulan ini, kumpulan pejuang-pejuang yang menegakkan agama. Tuan, jangan pula kita tak memperjuang agama, tapi kita adalah orang yang menghina dan mencecer agama sendiri. 2-3 minggu ni kan banyak kan, dulu keluar dalam berita orang mempersendakan agama sendiri. Dia mengaku pula dia orang Islam, dia hafal 15 juzuk. Saya tak tahulah apa yang dia hafal 15 juzuk tu, sebab dia boleh buka baju tengah orang ramai. Betul dia kata dia hafal 15 juzuk kan. Tak lama lepas itu pula keluarlah orang sebut Nabi Muhammad itu tolol, dungu. Allah kata pun tolol kata dia. Masuk di belasah dia orang ke Syalam, langsung bongkar engkau. Lepas itu keluar seorang ke kelantan tahu lagi tak. Cuba tuan tengok di belakang tu, siapa yang bayar Cik Jamil, siapa bayar? Tu tengok. Yang kalau pukul lah, cuba tengok. Yang buka baju. Saya tengok bila orang ni didakwa, disabitkan ke sana, cuba tengok kat belakang tu, siapa yang bayar Cik Jamil. Cuba tengok belakang. Maknanya ada orang-orang di sana yang sentiasa memerangi orang Islam secara halus, menggunakan orang Islam sendiri. Dan orang Islam yang tak apa faham ni, yang dia bersama-sama dengan kumpulan itu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, cerita memuji sahabat-sahabat Nabi yang sanggup berjuang dengan Nabi walaupun susah. Dan kita mesti duduk berada di belakang orang-orang yang nak melonggarkan agama Tuhan ini walaupun susah, walaupun banyak mihnah. Situ pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat ini, tuan-tuan. Itu habis ayat yang ke 140. Sebelum itu saya sempat ketak tadi tengok tafsir Qurtubi. Dalam ayat ni kata, bila ayat ni turun ketika perang Uhud tu, syaitan menyuruh Muhammad telah terbunuh. Fanhazama jama'atul muslimin. Kucak-kacir sahabat Nabi bila dengar Nabi bunuh. Sebab itu bertepian lagi. Yang terdengar Nabi bertepian lagi. Bukan Nabi, sahabat-sahabat lari-lari semua tentera Islam. Sebab dengar Muhammad dibunuh. Kemudian berkata Ka'ab bin Malik, aku mengenali Rasulullah, aku awal yang dulu mengenali Rasulullah, dan aku melihat sinar mata Nabi bersinar-sinar dalam perang tu. Aku nampak Nabi hidup lagi. Maka aku katakan, hadza Rasulullah, ini Muhammad ni hidup lagi. Rasulullah pun tunjuk isyarat kepada Ka'ab bin Malik, diam, jangan bersih. Rasulullah kata, wahai Ka'ab, diam, nak tengok mungkin siapa sahabat yang betul-betul. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun. Memuji sahabat-sahabat yang masih lagi bersama Nabi, mempertahankan Nabi dengan sabar walaupun nyawa mungkinlah ya. Sebab tu bila kita tengok kitab Ar-Rahimul Maktum, kita baca di Esaniyah tu, berapa puluh orang yang pertahankan Nabi ketika Nabi diasar. Bila orang Islam dah lari pucat haji, orang Quraisy nampak Nabi, mereka mengasar Nabi. Yang ada di Nabi tu puluh orang je. Berapa puluh orang yang menahan, menjadikan badan mereka sebagai benteng, sebagai jasad. Jasad ni sebagai benteng untuk menahan Rasulullah. Patah gigi Nabi, berdarah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi jatuh dalam lubang, Nabi nak bangun balik kan, Sayyidina Ali ketolong tarik dalam kisah tu. Itu kisah ni. Jadi Allah Ta'ala puji sahabat-sahabat yang membantu orang-orang yang ikut Rasulullah berperang dengan sabar. Kemudian dinyatakan dalam ayat berikutnya, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Tidak lain doa mereka hanyalah menyebutkan, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah perbuatan kami yang melampaui batas, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kufur. Ini di kalangan ni antara doa-doa Ribbiyun, orang-orang yang berjuang bersama Nabi.
Mereka berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah perbuatan kami yang melampaui batas. Tetapkanlah pendirian kami dan bantu kami mengalahkan orang-orang yang kafir ini. Golongan orang-orang yang disebutkan itu menghadapi golongan Riddiyun ini. Orang-orang yang disebutkan itu menghadapi cubaan dan malapetaka. Tidak lain doa mereka serukan ialah memohon kepada Tuhan agar diampunkan dosa mereka, baik yang kecil maupun yang besar, dan mohon Allah tetapkan pendirian dan beri bantuan mengatasi musuh-musuh mereka. Ini doa para Riddiyun. Mereka sabar, mereka tak lari, mereka tak menyerah, kerana mereka yakin janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sama ada menang di dunia ataupun menang di akhirat. Ikut Nabi ini, memperjuangkan agama ni tak ada kalah ada, dia tetap menang. Nampak kalah, mungkin terbunuh di dunia, tapi dia menang di akhirat. Akhirnya sunnatullah menentukan yang kebenaran itu pasti akan menang juga. Jadi orang-orang Riddiyun ni dia sentiasa berdoa dengan hati yang luhur, sepenuh hati, mohon ampun pada Allah, mohon petunjuk, mohon diberikan ketulusan, keikhlasan, ampunkan dosa, dan dapat mengatasi orang-orang yang kafir. Dalam tafsir Munir oleh Dr. Wahbah Suhaili, dia katakan di sini, doa yang paling utama sekali adalah doa yang tersebut dalam Quran dan hadis. Doa yang paling utama, kata dia, adalah doa yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Sebab itu kita banyak doa dalam Quran tadi kan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ini semua dalam Rabbi ja'alna muqimis salat, itu semua dalam Quran tu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, itu semua dalam Quran. Doa-doa. Kata Dr. Wahbah, doa dalam Quran ini lebih utama kerana kandungan maknanya yang nampak simple. Lafaz dia simple tapi maknanya luas. Bahasa dia singkat tapi maknanya luas. Seperti doa ni, tengok, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, minta ampun. Wa israfana fi amrina, segala berbuat urusan-urusan kami yang melampau, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan, israfana ni. Wasabbit aqdamana, tetapkan, kukuhkan pendirian kami ini bersama perjuangan ini, bersama dengan para nabi ini. Wansurna, dan bantu kami mengatasi orang-orang yang kafir. Ini doa para Riddiyun. Ada satu doa yang Nabi selalu baca dalam hadis Sahih Muslim, daripada diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Abu Musa Al-Asy'ari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni. Maksudnya, Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah ampuni dosaku, wa jahli, dan kebodohan aku. Ada banyak perkara kita buat dalam keadaan kita jahil, tak tahu. Nabi mohon ampun kesalahan yang dia buat, dan kesalahan-kesalahan dia buat kerana kebodohan dia. Kerana kebodohan itu dia tak tahu. Salah satu urusan perbuatan mungkin Nabi buat, Nabi tersilap, Nabi mohon ampun. Kita manusia, banyak Nabi pun berdoa macam ni, diberi wahyu tu. Kita lagi dah banyak kesalahan dalam tindakan dan perbuatan kita. Wa israfi fi amri kullihi, dan sikap berlebih-lebihan aku dalam urusan hidup aku ni, semuanya mohon ampun ya Allah, kata Nabi. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Apa yang kau tahu ya Allah, aku tak tahu. Banyak salah aku ya Allah, justru ya Allah ampunkan kesalahan-kesalahan aku. Jadi Nabi ajak kita doa minta ampun kesalahan, kebodohan diri sendiri melampau dalam perbuatan urusan-urusan dunia kita.
Terlampau-lampau pun dalam urusan dunia kita. Dan juga apa benda yang kita tak tahu, berupa kesalahan-kesalahan kita yang Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi Nabi mohon diampunkan segala-galanya. Ini antara doa yang bagus ni, yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitab tafsir Al-Munir ini, tuan-tuan. Kemudian fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah berikan kepada mereka pahala di dunia. Itu maksud fa'atahum, Allah berikan mereka thawabad dunya, pahala di dunia, wa husna thawabil akhirah, dan juga sebaik-baik pahala di akhirat. Syurga maksud itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka kepada golongan muhsinin, orang yang buat kebaikan. Yakni pahala di dunia yang Allah berikan itu ialah yang merupakan kemenangan. Pahala balasan baik ke dunia, Allah Ta'ala beri menang dalam peperangan. Dan juga disebutkan wa husna thawabil akhirah, dan sebaik-baik pahala pula di akhirat, iaitu kalau di dunia menang, mendapat harta tawanan, memperoleh kedaulatan di bumi, mempunyai nama yang baik, dan diampunkan oleh Allah dosa serta kesalahan-kesalahan mereka. Itu di dunia. Balasan di akhirat pula, iaitu sebaik-baik pahala di akhirat itu ialah syurga dan kenikmatan abadi yang ada di dalam. Pahala tersebut tidak akan berkurang sedikit dua pun, bahkan melebihi pahala yang diterima di dunia. Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik, iaitu orang yang menegakkan peraturan Allah di buminya dengan amalan-amalan mereka yang didasarkan daripada perintah Allah dan kerana Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan orang lelaki, orang perempuan, siapa yang buat kebaikan, man amila salihan min dzakarin aw unsa, di kalangan orang lelaki atau perempuan, sedangkan dia beriman, wa huwa mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan beri dia kehidupan yang baik dalam bumi ini, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami beri dia pula balasan sebaik-baik balasan di akhirat besok dengan sebab amalan yang mereka buat, mereka laksanakan. Itu janji Allah kepada orang-orang yang buat kebaikan. Hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang yang buat kebaikan dipanggil sebagai muhsinun, orang yang buat kebaikan. Muhsin ni tuan-tuan, dia ada satu perkataan, muhsin sama juga. Kalau muhsin ni maksudnya orang yang melakukan kebaikan, dia baik dan dia memperbaiki orang lain. Dia baik dan dia buat baik kepada orang lain. Ada orang dia baik untuk diri sendiri, kebaikan yang ada pada dia tak dapat dirasa oleh orang. Ada orang baik dan kebaikan yang dia buat tu dapat dirasai oleh orang ramai. Dia buat baik kepada orang. Sama macam orang soleh dengan muslih, ada beza. Soleh dengan muslih. Soleh orang yang baik, muslih orang yang memperbaiki orang lain. Muslih ni sama dengan wazan muhsin, sama timbangannya. Muslih, muhsin, orang yang memperbaiki orang. Muhsin pun orang yang buat kebaikan, baikkan orang lain. Jadi Allah Ta'ala suka orang yang buat perkara-perkara yang baik. Wallahu a'lam. Itu ayat yang ke-148. Kita tengok sikit sebentar sebelum Isyak masuk ni. Satu ayat lagi, iaitu ayat yang ke-149. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ikut orang-orang kafir itu, nescaya dikembalikan kamu kepada kufur, maka terbaliklah kamu menjadi rugi. Ini ayat ini turun ada sebab. Turun sebab
Sebab dia berlaku di zaman Nabi dulu. Jadi ayat Al-Quran turun dengan sebab khusus, tapi pengajarannya untuk umum. Turun ayat Al-Quran sebab khusus, tapi pengajarannya untuk semua orang. Bukan untuk sahabat Nabi je dah. Kita kalau ambil pengajaran daripada ayat. Sebab khusus turun, ya, kerana sahabat Nabi. Tapi pengajarannya kita kena hadam, kena faham, kena ambil daripada ayat ini. Yang dimaksudkan orang-orang kafir dalam ayat ini, mengikut setengah ulama, ialah Abu Sufyan. Jadi ayat ini turun surat 49 ni, kata Dr. Wahbah Zuhairi mencatatkan di sini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan ayat ini turun berkaitan dengan perkataan orang-orang munafik kepada orang mukmin ketika mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Kata Sayyidina Ali, turun ayat ni sebab ada kaitan dengan perkataan orang-orang munafik yang berkata sesuatu kepada orang beriman ketika mana orang beriman kalah dalam perang Uhud. Apa orang munafik disebut? Kembalilah kalian semua, balik pada saudara kalian yang dulu-dulu, dan masuklah kalian ke dalam agama mereka yang dulu-dulu. Tak payah tengok kau kalah. Betul Rasul kau Nabi ni Allah Ta'ala utuskan, kalah dah, baliklah balik agama asal kau. Ni bukan Nabi, ikut Nabi, ikut dia betul-betul Allah hantar dia sebagai Rasul. Takkan dia kalah orang, masuklah balik, ikutlah agama lama balik. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, mengingatkan orang beriman, wahai orang beriman, jangan taat, jangan ikut orang kafir tu. Nanti mereka akan jadikan kamu kafir, kembali ke belakang balik, kamu akan rugi, kata Allah Ta'ala. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pula mengatakan di sini, jika kamu minta nasihat dan pendapat dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan kamu menerima nasihat dan pendapat dari mereka, kerana mereka telah berusaha menyesatkan kalian, menimbulkan kebatan dan keraguan bagi kalian dalam hal agama. Mereka berkata, seandainya Muhammad memang benar Nabi, kalau Muhammad itu betul-betul Nabi, tentu dia tidak akan kalah dan menerima musibah dalam perang Uhud. Akan tetapi Muhammad tu orang biasa, kadang menang, kadang kalah. Kata Hasan Al-Basri. Itu ada yang mengatakan ayat itu turun sebab orang munafik yang berkata kepada orang beriman. Iaitu setengah ulama kata pula di sini, kata Ustaz Maksud Haji, kata-kata Abu Sufyan yang terkenal sebagai ketua pembuat fitnah, dan kata setengah ulama yang lain ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata kepada orang mukmin. Dan ada pula yang mengatakan iaitu Abdullah bin Ubay, ketua golongan munafik, beserta kawan-kawannya dari golongan orang-orang munafik yang terkenal sebagai pengasut orang-orang mukmin yang lemah imannya. Orang-orang tersebut telah berkata kepada orang-orang mukmin yang telah mengalami kekalahan dalam perang Uhud, kalau Muhammad itu benar-benar utusan Allah, tiadalah ia akan mengalami ketewasan sebagai yang telah dialaminya. Dia adalah manusia biasa seperti kebanyakan orang. Tandanya ialah sekali ia mengena dan sekali pula ia terkena. Lebih baik kembali sajalah kamu kepada kawan-kawan kamu untuk kembali memasuki agama kamu yang mula-mula dahulu. Ini kata-kata orang musyrik, orang munafik. Ada setengah kata Abu Sufyan, para pengikut. Kepada siapa ni? Kepada orang-orang beriman, dengan tujuan nak memalingkan kembali orang-orang beriman kepada kekufuran. Allah Ta'ala pun turun ayat, kau ikut, wahai orang beriman, jangan ikut, jangan taat, jangan tunduk, jangan patuh pada orang kafir ni. Kalau kamu ikut dia, yaruddukum ala aqabikum, mereka semua ni akan kembalikan kamu kepada kekufuran, fatanqalibu khasirin. Dan kalau kamu dah jadi kafir balik setelah kamu beriman, nescaya kamu masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi.
Ini ingatan Allah Ta'ala kepada kita semua. Hari ini pun tentu ada orang Islam yang pandai-pandai, ada juga orang bukan Islam yang pandai-pandai. Kenapa nak mesti mengatakan orang yang bukan beragama seagama dengan kita? Ramai jadi pandai agama, kau tak nak ikut, kita terima pandangan-pandangan orang yang tidak beragama lah. Bahkan mempercayainya. Bahkan orang-orang kadang melihat, kita tengok macam-macam yang dilakukannya yang tak sesuai dengan kehendak agama kita. Bahkan nampak benar lah mereka ni cukup tak berapa, istilah kita, tak berapa minat dengan agama kita. Maka dia ganggu gugat agama kita. Ada orang yang ikut tu, ada jadi pengikut dia pula, sama-sama berjuang pula. Duduk dalam kumpulan itu menggugat agama sendiri, menggugat agama sendiri. Sedang Allah Ta'ala ingatkan ayat itu pun pada sahabat Nabi, tapi sampai ke hari ini pengajaran ni kau ingat. Dah tahu orang kafir, orang tidak seagama dengan kita, yang nampak pula terang-terang memusuhi agama, tindakan-tindakannya banyak, nampak jelas kelihatan nak menjatuhkan agama kita. Kita pergi pula duduk belakang, sama-sama berjuang dengan mereka. Itu masalah besar dalam kefahaman agama kita sendiri. Nampak tak faham, tak faham. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dengan yang berikutnya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah yang memimpin kamu, dialah sebaik-baik penolong. Buat apa nak risau kalau kita duduk bersama dengan orang yang seagama dengan kita? Kok kita lemah pun kita ada pembantu kita, akan bantu orang yang akan bantu kita. Ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Bukan kita sebut, Allah Ta'ala sebut balillah. Bahkan Allah yang memimpin kamu dan sebaik-baik penolong. Yakni jangan kamu fikir orang-orang seperti Abu Sufyan dengan kumpulannya dan Abdullah bin Ubay dengan kawan-kawannya yang menggoda kamu itu dapat memberikan pimpinan. Ini zaman Nabi. Zaman sekarang jangan kamu fikir orang-orang yang selain daripada sahabat-sahabat kamu yang seagama dengan kamu, yang kamu nampak hebat tu, boleh beri keselamatan kepada kamu. Tak ada. Tak payah sebut nama lah kat sini. Dulu jangan kamu fikir Abu Sufyan, sekarang jangan kamu fikir orang-orang yang lain yang nampak memang tidak minat dengan agama kita. Orang ini dapat menyelamatkan kamu. Kata Allah, balillahu maulakum. Allah Ta'ala ya menjadi penolong kamu semua. Tidak akan dapat mereka menolongmu, hanya Allah jualah yang menolong kamu dengan pimpinannya dan pemeliharaannya, dan dialah sebaik-baik penolong. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawasanya Allah lah pelindungmu. Tetaplah kita bersama dengan orang-orang yang beriman, kerana di sana ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini dialah Allah sebaik-baik pelindung, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik penolong kepada orang-orang yang beriman. Jangan pula kita berpaling daripada orang beriman kerana kita menyangkakan kehebatan, kecerdikan, kebaikan ada pada orang yang tak beriman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzah ni, kekuatan, kehebatan ni hanya ada pada Allah, pada Rasulnya dan pada orang-orang yang beriman. Tetapi kebanyakan orang munafik tidak mengetahui. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillah, bagi Allah lah al-izzah, kemuliaan, kehebatan, kekuatan, wali rasuli, dan juga kepada Rasulnya, walil mu'minin, dan juga ke atas orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang munafik, orang bermuka-muka, dia tak tahu bahawa kehebatan itu Allah Ta'ala letakkan pada diri Allah, pada Rasulnya, dan pada orang-orang beriman. InsyaAllah, kerana orang beriman sentiasa dibantu oleh Allah. Sunnatullah menetapkan bahawa orang mukmin akan diberi pertolongan oleh Allah, sedangkan orang-orang kafir akan dihina oleh Allah Ta'ala.
tak berapa cerdik lah kalau kita faham pertolongan Allah hanya untuk orang beriman, tiba-tiba kita menjadi pengikut kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu tanda tak cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa berada di belakang, ketua-ketua di belakang orang-orang yang beriman, yang menjunjung, memperjuangkan agama. Maka di sanalah ada keselamatan. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tutup dengan sepotong ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi anna Allaha maula alladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Maka apakah mereka tidak berjalan atas muka bumi ini sehingga mereka dapat memperhatikan kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum ni. Dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Allah telah menimpakan kebinasaan, Allah telah binasakan dammara ni, Allah telah binasakan mereka, orang kafir ni, dan mereka menerima akibat-akibat kerana kekafiran mereka. Allah Ta'ala binasakan orang kafir. Yang demikian itu zalika, kerana sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan kerana sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Allah Ta'ala sebut, kau jalan tak kat muka bumi? Adakah kau melihat kat muka bumi dulu-dulu orang banyak musnah? Allah musnahkan orang-orang kafir, orang yang ingkar dengan Allah. Kenapa? Kerana kata Allah, Allah Ta'ala menjadi pelindung kepada orang beriman, dan orang kafir Allah Ta'ala tak beri perlindungan. Siapa yang dilindung oleh Allah? Orang beriman. Tiba-tiba kita ikutlah orang yang tak beriman, memang tak cerdiklah kita. Kerana kita pun sendiri tahu tidak ada perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kufur dengan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kekallah kita bersama orang-orang yang menjunjung agama dia, memperjuangkan agama yang mudah-mudahan kita sama dapat keberkatan, dapat perlindungan, pertolongan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti ke sini dulu, insya-Allah. Kita sambung ke atas. 21 tanya ni. 22. Hari bulan. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada, dapat jawab, saya jawab. Tak dapat jawab, saya hutang dulu lah. Kalau ada, tapi biasa tak ada.